Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma ya arhamar rahimin. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi 'ibadika as-salihin. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama untuk meneruskan pengajian kuliah kita yang berkaitan dengan kelebihan fadilat salat. Dan kita akan membaca beberapa hadis yang sebelumnya menceritakan bahawa orang yang sembahyang ini yang mengambil wuduk secara sempurna kemudian menunaikan salat, maka gugurlah dosa-dosanya seperti mana gugurnya daun-daun di musim luruh. Ini hadis yang seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. Diriwayatkan daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sebatang anak sungai mengalir di hadapan pintu rumah salah seorang daripada kamu dan dia mandi dalam sungai itu sebanyak 5 kali sehari, pada pendapat kamu masih adakah lagi kekotoran pada badannya? Maka para sahabat radhiyallahu anhum pun menjawab, tidak akan tertinggal sedikit pun kekotoran ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyambung sabdanya, maka demikianlah juga solat 5 waktu. Melalui solat itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa. Itu satu hadis yang menceritakan kelebihan orang yang bersembahyang. Hadis yang seterusnya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perumpamaan solat 5 waktu ialah seperti seseorang yang mandi di sebatang sungai yang dalam yang mengalir di hadapan rumahnya sebanyak 5 kali sehari. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang kedua ni ada penambahan menceritakan tentang sebatang sungai yang dalam. Air yang mengalir
adalah suci daripada kekotoran. Air yang mengalir. Ya. Beza dengan air yang bertakung, lama-lama jadi busuk. Ini air yang mengalir, dia suci. Lebih-lebih lagi, air yang banyak. Air yang banyak, maka lebih jernih dan lebih bersih air tersebut. Oleh itu, dalam hadis yang kedua ini disebut air yang mengalir yang dalam sungainya. Jika digunakan untuk mandi, maka bersihlah badan daripada kekotoran. Begitulah sembahyang 5 waktu ini, jika ditunaikan dengan sebenar-benarnya, dengan memelihara adab, maka solat tersebut akan membersihkan dosa seseorang. Dosa seseorang. Apatah lagi kita tidak terlepas daripada dosa-dosa kecil. Ada dosa mata, dosa telinga, dosa lidah dan sebagainya. Maka pembersih bagi dosa-dosa kecil itu antaranya ialah dengan kita memelihara solat 5 waktu. Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, solat 5 waktu itu kafarah, iaitu penghapus dosa di antara 2 waktu solat. Di antara 2 waktu solat, maka dia solat tersebut menghapuskan dosa di antara 2 solat. Solat yang kita lakukan ini, solat 5 waktu, penghapus dosa yang berlaku di antara 2 waktu solat. Inilah antara berkat yang besar daripada solat. Kelebihan yang besar daripada solat ini ialah ianya menjadi pembersih kepada dosa-dosa kecil yang berlaku di antara 2 solat. Di antara 2 solat. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan, ceritakan bahawa diumpamakan orang yang bersih ni dengan solat ini diumpamakan antara lain seperti seorang yang bekerja di sebuah kilang. Maka sudah tentulah ketika kerja itu debu-debu ataupun kekotoran akan terlekat pada badannya. Kan orang pergi kerja, debu-debu, kekotoran terlekat pada badan. Apabila dia balik ke rumah daripada kilang, dia akan mandi dalam perjalanan itu. Ketika balik, dia akan mandi di setiap batang sungai. Setiap batang sungai. 5 pula sungai itu. Sampai pada satu sungai, dia mandi. Jalan lagi sampai satu sungai, dia mandi. Begitulah contoh keadaan solat 5 waktu. Apabila dia berlaku kesalahan dan kesilapan di antara 2 waktu solat, maka dengan pelaksanaan solat itu, yang mana ada di dalam solat itu bacaan doa, ada istighfar. Contohnya ketika kita duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni, kita minta ampun. Maka semua itu, solat tersebut mengampuni dosa-dosa yang berlaku di antara 2 solat. Itulah antara kelebihan solat yang perlu kita ambil berat. Kita ambil berat kerana dosa-dosa ini walaupun kecil dibiarkan, maka dia menjadi pemberat yang menghalang kita untuk melakukan kebaikan. Tujuan Nabi SAW memberi perumpamaan ini supaya kita mudah faham tentang kebesaran nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam ibadat solat ini. Dia menghapuskan dosa. Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah wajibkan solat ini. Dan di dalam solat itu menjadi penghapus dosa-dosa kecil bagi kita. Maka perlulah kita ambil peluang ini. Kita perlu ambil peluang ini. Jangan kita sia-siakan nikmat Allah ini. Nikmat Allah fardukan sembahyang 5 waktu ini.
Dia merupakan nikmat kerana di dalam ibadat tersebut ada penghapus dosa, penghapus dosa. Kalau kita sia-siakan, maka yang rugi adalah kita. Kerana solat itu tidak berat bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Solat itu masanya sekejap, kan? Masanya sekejap. Tidaklah kena beratur, kan? Cuma sekarang ni je lah. Tak perlu beratur. Tapi sekarang ni, hari ni, kalau kita nak pergi mana-mana tempat pusat membeli belah, kadang-kadang kena beratur. Beratur lama pula tu. Sanggup kita beratur. Pasal apa? Pasal kita nak beli barang. Bila kita masuk dalam kedai tu, tak ada benda free, percuma yang kita dapat. Kita terpaksa berjalan dalam kedai tu, cari barang, ambil barang ni, ambil barang tu, ambil. Lepas tu bila nak balik, kena bayar. Kena bayar. Yang kita dapat, barang tu lah. Masa lama. Penat. Sanggup beratur. Lepas tu pula dah nak dapat barang tu nak keluar, sanggup bayar. Untuk dapatkan barang. Tapi solat ini tuan-tuan, tak perlu kita nak beratur-beratur ni. Solat ni tak perlu nak berjalan-jalan jauh-jauh. Kebetulan pula, surau masjid pun dekat. Kalau nak laksanakannya pula, sekejap saja. Laksanakannya tak perlu apa-apa modal. Tak perlu nak bayar apa-apa. Sekejap je kita laksana. Dah habis bagi salam. Bukan kita kena bayar apa-apa pun. Tapi kita yang diberi ganjaran. Kita diberi pahala. Kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditenteramkan hati kita. Dimudahkan urusan kita. Diampunkan dosa-dosa kita. Begitulah besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ruginya seseorang itu sekiranya dia mensia-siakan nikmat solat ini, kelebihan solat ini. Baik, hadis yang seterusnya, an Huzaifah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khazabahu amrun faza'a ila as-salah, akhrajahu Ahmad. Daripada Sayyiduna Huzaifah radhiyallahu anhu, katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sesuatu kesulitan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan segera mengerjakan solat. Apabila baginda mengalami sesuatu kesulitan, baginda segera mengerjakan solat. Seperti mana yang disebut sebelum ini, solat adalah satu rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana ia merupakan suatu rahmat, kebaikan, maka hendaklah kita segera mengerjakan solat. Mengerjakan solat apabila kita berhadapan dengan sebarang kesusahan. Dia rahmat daripada Allah. Kalau kita menghadapi kepayahan, kesusahan dalam kehidupan kita ini, maka segeralah kita solat. Solat sunat lah. Segera solat sunat. Kerana dengan kita melaksanakan solat sunat itu, sebenarnya kita sedang bersegera mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan datanglah segala bantuan dan pertolongan. Maka tidak mungkin kesusahan itu akan berterusan. Kerana kita ada tempat berpaut. Ada tempat kita memohon. Iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah amalan. Antara amalan yang dapat dilihat di dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi apabila mengalami sesuatu kesulitan, Nabi akan bersolat. Begitu jugalah para sahabat, antaranya Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu an berkata, apabila angin bertiup kencang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersegera ke masjid dan tidak akan keluar
sehinggalah angin itu berhenti. Itu perbuatan Nabi. Bila berlaku sesuatu kesusahan, angin kencang berlaku, Nabi akan pergi ke masjid, Nabi akan solat dan tidak akan keluar. Mohon pertolongan. Begitu juga apabila berlakunya gerhana matahari, gerhana bulan, Nabi SAW akan segera mengerjakan solat. Sebab itu disunatkan kita mengerjakan solat. Solat sunat gerhana. Baik, itu Nabi SAW. Adapun para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa beliau pada suatu perjalanan musafir, beliau menerima berita bahawa anaknya ataupun saudaranya meninggal dunia. Meninggal dunia. Maka Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pun turun daripada unta yang dia tunggangnya dan mengerjakan solat 2 rakaat. Kerana dia didatangi oleh kesusahan, kedukaan dengan kematian anak ataupun saudaranya. Maka dia turun daripada unta, dia pun solat 2 rakaat. Kemudian selepas solat 2 rakaat, beliau pun membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Selepas habis solat, maka beliau pun beritahu, saya telah melaksanakan seperti yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai solat, beliau bangun dan menunggang unta sambil membaca ayat wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan pohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan melaksanakan solat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan melaksanakan solat. Dan sesungguhnya solat amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi ayat ini memerintahkan kalau kita nak mohon pertolongan, ada musibah berlaku, maka kita solatlah. Solat sunat. Kerana dengan solat itu kita memohon rahmat, belas kasihan, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu contoh. Contoh yang lain apabila Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerima berita kematian seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun terus sujud, iaitu solatlah. Maka ditanya, mengapa kamu buat begini? Maka kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kami bahawa apabila menghadapi sesuatu bencana, maka hendaklah kamu sujud, iaitu mengerjakan solat. Mengerjakan solat. Apatah lagi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apakah lagi bencana yang lebih besar daripada bencana peristiwa kematian Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi kematian isteri Nabi itu merupakan suatu bencana yang besar. Maka beliau pun solat. Nah, begitulah amalan antara amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada satu cerita daripada Sayyiduna Ubadah. Ketika beliau hampir meninggal dunia, beliau berpesan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kata Sayyiduna Ubadah, saya melarang kamu semua daripada menangisi kematianku. Nangis sikit-sikit tak apalah tak, nangislah. Tapi kata Sayyiduna Ubadah, setelah aku meninggal dunia, pesannya, maka setiap orang pergilah mengambil wuduk dengan sempurna dan mematuhi adab-adab wuduk. Kemudian pergilah ke masjid, mohonlah keampunan untukku, mohonkanlah keampunan untukku dan dirikanlah salat. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Maknanya bila berlaku bencana ini, maka kamu solat.
Solat dan mohonlah pengampunan untuk diriku, kata Sayyiduna Ubadah. Ini antara amalan. Amalan barangkali jarang kita buat tak? Kerana solat itu yang kita tahu solat 5 waktu saja. Jadi sahabat-sahabat ni solat itu merupakan amalan kebiasaan. Solat 5 waktu dijaga. Kemudian solat sunat rawatib dipelihara. Dan ada lagi solat-solat yang sesuai dengan keadaan yang berlaku. Bila berlaku kesusahan, kepayahan, maka mereka pun melaksanakan solat 2 rakaat. Baik. Allahu Akbar. Diceritakan bahawa seorang sahabat menceritakan bahawa pada suatu ketika kegelapan berlaku pada waktu siang hari. Sayyiduna Nadar menceritakan pada suatu waktu tengah hari, tiba-tiba jadi gelap. Maka beliau pun lari berjumpa Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu. Sahabat ni bertanya kepada Sayyiduna Anas, adakah keadaan seperti ini pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Elok-elok waktu siang tiba-tiba jadi gelap. Maka Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu pun menjawab, semoga dilindungi oleh Allah. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sahaja angin mula bertiup kencang, kami semua akan berlari ke masjid. Takut-takut kiamat telah tiba. Maknanya kami bila berlaku kepayahan, kesusahan, perkara yang menakutkan, maka kami akan melaksanakan sembahyang. Kami akan pergi ke masjid sembahyang. Jadi bila kamu nampak, maknanya kamu nampak waktu gelap yang pelik, maka kamu laksanakan solat 2 rakaat. Itu antara contoh-contoh yang diberitahu oleh yang diceritakan, antara perkara yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam sebuah hadis disebutkan, apabila seseorang mempunyai hajat, sama ada hajat duniawi ataupun ukhrawi, sama ada yang berkaitan dengan Allah ataupun dengan manusia, kita ada hajat, maka hendaklah kita mengambil wuduk dengan sempurna dan kita mendirikan solat 2 rakaat. Kemudian dah habis solat, bagi salam kita memuji Allah, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita pun berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah akan menyempurnakan hajat kita, Ada doa disebutkan, la ilaha illallah al-halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ith, la tada'li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memakbulkan permohonan kita, hajat kita, dan mengampunkan dosa-dosa kita, memberi keluasan, memberi jalan keluar bagi perkara-perkara yang kita hadapi. Itu antara pengajaran yang dapat kita perolehi daripada hadis yang kita baca pada malam ini, iaitu pertama, sembahyang ini mengampunkan dosa-dosa kecil yang berlaku di antara 2 waktu solat. Yang kedua, apabila berlaku sesuatu kesulitan, maka hendaklah kita melaksanakan solat 2 rakaat. Melakukan solat 2 rakaat apabila kita mempunyai hajat sesuatu hajat, sama ada hajat dunia ataupun akhirat, maka kita dirikanlah solat. Dah habis tu, kita dah habis sembahyang, kita pun memuji Allah Subhanahu wa taala,
Kita baca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita pun berdoa kepada Allah, mohon agar hajat kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang ini mengampunkan dosa, mengampunkan dosa. Tapi jangan pula bila kita tahu solat ini mengampunkan dosa, maka kita bermudah-mudah pula melakukan dosa. Jangan pula kita berani melakukan dosa dengan alasan tak apa, nanti kalau kita solat nanti, maka solat itu akan mengampuni dosa. Bukan macam tu. Bukan macam tu maksudnya. Kita perlu mengelakkan dosa. Jangan kita jadikan ibadat solat itu sebagai penghapus dosa itu menyebabkan kita berani melakukan dosa. Tidak, tak sepatutnya macam tu. Kerana kita pun tidak pasti apakah solat kita itu diterima oleh Allah ataupun tidak. Tetapi solat itu diberi pengampunan, diberi pahala oleh Allah berdasarkan kemurahan dan kemuliaan ihsan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerja kita ialah kita taat perintah Allah, melaksanakan solat 5 waktu ini jangan tinggal. Rugi kita. Dalam masa yang sama, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Rugi seseorang apabila hidupnya jauh daripada solat. Rugi seseorang apabila hidup sehariannya ada kekosongan di dalam solat 5 waktu. Rugi tuan-tuan. Sama ada pemuda yang berumur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun ataupun yang berumur 40 tahun, 30 tahun. Rugi kita kalau kita tinggalkan solat. Kerana di dalam solat itu ada permohonan, permintaan kepada Allah. Dalam solat itu ada benda yang kita minta. Pertolongan, pengampunan dan sebagainya. Dan apabila solat kita itu diterima, solat itu menjadi penenang bagi hati kita dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi sama-samalah kita memelihara solat dan kita laksanakanlah solat dengan sebaik-baiknya. Maksudnya sekadar itu, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.